有听到，可以听到吗？听到长老听到，好，那我们要开始哦。kita akan bermula. 我们一起来默祷。Kita berdoa di dalam hati. 阿门。奉耶稣圣名，我们继续底下的课程。Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mulakan kuliah seterusnya. 好，那我们速度要快一点因为今天要讲到第10节要把讲到第10节完成啊。Saya rasa saya mau sampaikan cepat sedikit sebab saya merancang untuk menghabiskan sampai ayat 10 hari ini. 我们看第2节第2节是问安祝福，也是有3重的用法Kita tengok ayat 2. 样。Maaf, kita tengok di ayat 2 itu adalah ucapan berkat, dan ucapan berkatnya pun ada 3 gabungan 3 aspek itu. 第一个就是连续第二平安，第三是慈爱。Satu ialah rahmat, 2 damai sejahtera, dan 3 ialah kasih. 你看这个牧者呢，这个犹大实在是真的能够按着当时候的这个情况呢，特别的来为他们祝福。Kita tengok gembala yaitu Yudas, dia benar-benar tahu bagaimana memberkati ataupun memberkati percaya apa yang mereka perlukan pada waktu itu. 那这个先看这个连续这个连续呢，在这个圣经里面是很特别的用法。 Kita tengok perkataan rahmat. Rahmat ini adalah satu perkataan yang sangat unik di dalam Alkitab. 中文也说是怜悯这是出于神的怜悯。 Rahmat ini kalau bahasa Cina juga bermaksud belas kasihan, itu Allah yang membelas kasihani. 这个怜悯连续有这个爱的意思在里面。 Dan rahmat, belas kasihan termasuk juga maksud kasih. 但是连续怜悯呢，是比爱更深、更宽广一点的。 Tetapi rahmat ini kalau dibandingkan dengan kasih, dia adalah lebih dalam dan lebih luas. 就是这个软弱的呢，特别去关爱，这个就是怜悯这个软弱的人。 Kalau kita tentang orang-orang yang lemah, kalau kita mengambil berat akan mereka, itu menunjukkan kita membelas kasihani atau merahmati mereka. 那有些人呢，他是不配的，因为他可能很肮脏很软弱很污秽但是神特别怜悯他，要爱那个不可爱的。 Yaitu Allah, misalnya ada seseorang yang sangat fasik, sangat najis dan berdosa yang tidak patut dibelas kasihani, tetapi Allah khas membelas kasihaninya. 这个就是比爱更深Jadi bukankah itu lebih dalam berbanding kasih? 那以现在这个教会的同龄被这个异端给侵害影响的时候，真的要有神的爱，而且神要特别开恩，特别来怜悯他们。 Dan karena pada hari ini kalau ada percaya kita yang telah diganggu bahkan disesatkan oleh ajaran yang sehat, apa yang mereka perlukan ialah khasnya belas kasihan Allah yang membuka hati mereka untuk mereka kembali. 通常在保罗的书信里面一般都是说恩惠平安嘛说恩惠平安从父神来临到你们这个保罗的习惯，恩惠跟平安。但是这个地方他有讲平安，但是没有提到这个恩惠，他是用怜悯来代替。 Dan kalau mengikut gaya Paulus, dia selalu berkata, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dia menggunakan kasih karunia, yaitu tetapi di dalam Yudas dia tidak gunakan kasih karunia, dia menggunakan rahmat. 不是说恩惠不好，而是说现在特别需要就是神的怜悯。 Bukanlah bilang kasih karunia tidak baik, tetapi pada waktu Yudas itu yang paling mereka perlukan ialah belas kasihan atau rahmat Tuhan. 因为这里面有一些是被异端迷惑的。 Sebab di antara mereka sudah ada yang disesatkan oleh ajaran sesat. 要怎么样来让这些受迷惑的人能够醒过来呢？要神特别的怜悯。 Jadi bagaimana mesedarkan kembali mereka yang disesatkan oleh ajaran sesat, yang sesat, mesti ada belas kasihan dan rahmat Allah.
那我们再看平安啊，第二个祝平安。 Kemudian kita tengok berkat dia yang kedua, damai sejahtera. 平安其实在圣经里面呢，尤其在新约圣经呢，它有多重的意思就是一种和谐一种和好，一种和睦也是安全的意思很多方面。 Damai sejahtera ni kalau di dalam kitab Perjanjian Baru memang ada banyak sekali lapisan-lapisan maksudnya. Ada maksud harmoni, berdamai, kemudian selamat. 比如说和平就是没有战争的和平。 Misalnya kalau bilang aman, aman damai itu ialah kesejahteraan, damai sejahtera, tiada peperangan. 那也可以说是没有遭遇危险的这种平安。 Ataupun damai sejahtera, tidak ada bahaya. 而且他还讲到是一种关系上的和谐和好。 Dan ia juga merujuk kepada satu keharmonian atau hubungan berdamai. 就是人跟人和好，人跟神和好。 Yaitu manusia berdamai dengan manusia, kemudian manusia berdamai dengan Allah. 那另外一个就是说，教会有平安，就是没有受到逼迫的意思。平安就没有受到逼迫。 Satu lagi, kalau bilang ada damai sejahtera dalam gereja, bermakna jemaat dan gereja tidak ditimpa penganiayaan. 那另外有一种意思就是安定，没有混乱安定。 Dan ada lagi satu maksud damai sejahtera yaitu sangat aman, tenang, tidak ada kekacauan. 是有秩序的没有混乱的。 Yaitu yang sangat teratur, sopan, tidak kacau bilau. 所以如果我们用这个词在新约圣经里面的意思来看，当时候被异端侵扰的教会呢，是很适用，都很适合的，需要的。 Jadi kalau kita tengok maksud-maksud berlainan penggunaan istilah ini dalam Perjanjian Baru, kita dapati betul-betul semua maksud tadi diperlukan oleh gereja pada waktu itu. 他祝福这个教会的信徒不要有在这个信仰上的遇到这个征战，能够和平，没有征战当然是最好。 Dia memberkati para pemecah pada waktu itu mesti ada damai sejahtera, tiada peperangan, khasnya peperangan rohani. 当然也希望说他们在信仰上没有遭到逼迫等等的一些危险。 Dan dia berharap juga di dalam kepercayaan umat tidak, pemecaya tidak akan ditimpa bahaya dan mereka itu aman sejahtera. 也祝福这些信徒跟神的关系要和好，要和谐，不要离开神。 Dan dia memberkati juga para pempercaya, biarlah hubungan mereka dengan Tuhan adalah berdamai, harmonis, jangan sekali-kali meninggalkan Allah. 也希望这个教会呢变成在真理上是有秩序的，而没有混乱的现象。 Dan dia berharap juga di dalam gereja akan menampakkan satu fenomena, tidak ada kekacauan dalam kebenaran, sebaliknya semua itu berlangsung secara teratur dan sopan. 所以现在对他们来讲是很需要的。 Dan itu adalah sesuatu yang sangat perlu bagi mereka waktu itu. 需要神赐给他们的平安。 Yaitu mereka perlu damai sejahtera yang Allah karuniakan kepada mereka. 那第三个祝福就是慈爱。 Dan pemberkatan ketiga ialah kasih. 爱是从神来的，因为神是爱的源头。 Kasih memang berasal dari Allah sebab Allah ialah sumber kasih. 那因为有神的爱，所以才会有真正的连续跟平安。 Disebabkan ada kasih Allah, barulah benar-benar ada rahmat dan damai sejahtera Allah. 那没有人能够让我们跟基督的爱来隔绝。 Dan tidak ada apa-apa pun yang boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. 所以这个犹大也祝福这些信徒说，那个不能隔绝的爱呢，能够继续的在你们当中。 Jadi Yudas memberkati para pempercaya, biarlah kasih yang tak terpisahkan itu akan terus-menerus berada di antara mereka. 那这样有神的爱，有神的怜悯，就得到真正的平安。 Dan jika ada rahmat dari Allah, ada kasih dari Allah, mereka akan mendapat damai sejahtera yang sebenar itu. 所以希望说神的爱没有离开你们，你们也不要离开神的爱。 Itu dia berharap kasih Allah tidak akan meninggalkan mereka, sebaliknya mereka juga jangan meninggalkan kasih Allah.
然后也祝福说神用更深的这个比爱更深的这个怜悯呢，来怜悯这些人。Dan dia memberkati juga, biarlah Allah merahmati mereka dengan kasih, dengan rahmat yang lebih dalam daripada kasih itu. 那这样信徒跟教会就可以达到一种平安的状态。Dengan demikian, baik gereja maupun jemaat akan mencapai satu keadaan yang aman sejahtera. 那最后就是说，多多的加给你们。Akhir sekali berkata, melimpahi kamu. 不但是有这些这个祝福，而且还特别说要多多的给你们，因为现在特别的需要。Itu selain daripada ada istilah-istilah berkat itu, dia berkata lagi kiranya melimpahi kamu banyak-banyak. 有加倍的这个意思。Itu melimpah ini ada maksud berkali ganda. 我们看到这个犹大的祝福他也是用3重的方式来表达。Jadi begitulah kita lihat pemberkatan Yudas ini disampaikan dengan digabungan 3 aspek. 他按着当时候的需要写这封信呢，来鼓励，也为他们来祝福。Dan dia menuliskan surat ini memberkati dan menggalakkan mereka berdasarkan keperluan mereka pada waktu itu. 这个教会或是信徒也有受到很大的影响但是他还是要来祝福不是只有严厉的责备。Sekalipun percaya pada waktu itu sudah dipengaruhi, tetapi dia masih memberikan mereka berkat, pemberkatan, walaupun dia ada juga sampaikan kata-katanya yang keras. 这看到牧者他的这个爱心。Jadi kita mulai melihat kasih seorang gembala. 有神的那种爱，而不是说写这封信呢是要来这个情绪的发泄或是愤怒的血气。Ya, sememangnya ada kasih dari Allah itu, dia bukanlah menulis surat ini untuk melampiaskan emosinya ataupun bertindak mengikut darah dagingnya. 这心中有神那种爱来关怀教会。Sebaliknya, hatinya ada kasih Allah yang berprihatin akan jemaat. 而且我们也清楚知道，一个人心中有真正的爱呢，才有资格去责备人。Dan kita jelas mengetahui juga hanya dengan ada kasih Allah di dalam hati, barulah dikatakan kita layak pergi menegur orang. 如果只是出自公义的愤怒可能会太过于严厉让人无法感受到那个爱。Kalau bilang kita memang bertindak secara adil, tetapi bilang adil di dalam kemurkaan, kemungkinan orang tidak akan terasa kasih itu. 那我们看到犹大写这封信开始的时候，他先以表达爱心来祝福这个教会跟信徒，一定会让这些人感受到神的爱。 Jadi kita lihat cara Yudas memulakan suratnya itu dengan menunjukkan kata-kata berkat dan kasihnya, pasti percaya akan terasa juga kasih Allah di dalam itu. 那再来接着的第2大段就是进入这个主题了Dan sekarang kita masuk kepada bahagian kedua, yaitu kepada temanya. 那他写这封信呢，主要有2个目的。 Tujuan dia menulis surat ini ada 2 tujuan yang utama. 就是鼓励信徒要为真道竭力的争辩。 Satu, ialah menggalakkan para percaya supaya tetap berjuang mempertahankan iman. 然后呢，要让信徒第2个目的，让信徒能够认清楚这些假教师他们的错误在哪里，异端的错误在哪里。 Dan tujuan kedua ialah dia mau para percaya mengenal pasti di manakah kesalahan-kesalahan guru-guru palsu itu. 要为真道竭力争辩，一定先要了解假教师他们的特性，他们的言语行为是怎样的。 Kalau mau tetap berjuang mempertahankan iman, jadi mesti pertama-tamanya kenali dahulu apakah petuturan, gaya, perbuatan guru-guru palsu itu. 让他们知道他那些异端的错误在哪里。
Biar pemecah mesti tahu juga di manakah kesalahan-kesalahan mereka. 我们看第3节，他一开始说：“亲爱的，亲爱的亲爱的弟兄啊，这种亲密的称呼。” Kita tengok dia mulakan ayat 3 dengan saudara-saudaraku yang kekasih, menunjukkan hubungan yang begitu erat dan mesra. 就表示这个作者的爱，也表明了这个作者跟这些教会信徒之间的亲爱关系。 Dan kalimat ini telah membuktikan kepada kita kasih pada penulis dan juga hubungan mesra dan erat di antara penulis dengan pemecaya. 这个犹大呢，看这些已经被异端给影响的这个教会这些人呢，还是把他当成是亲爱的弟兄。 Yaitu Yudas masih menganggap para pemecaya yang telah disesatkan oleh ajaran sesat sebagai saudara-saudaranya yang kekasih. 因为这些人是被影响的。 Sebab mereka itu memang dipengaruhi. 那对假教师就是要严厉的责备了。 Tetapi terhadap guru-guru palsu, dia akan menegur sekeras-kerasnya. 那有一些信徒呢，因为他的知识不够，或是说信心软弱，很容易被迷惑，要怜悯他。 Ada sesengah pemecaya, kemungkinan iman mereka lemah, kepercayaan mereka tidak cukup kuat, jadi mereka terpengaruh. Orang-orang begitu kita mesti membelas kasihani mereka. 他写这一封信是希望信徒能够了解，也能够被关怀，然后能够改变。 Jadi dia menulis surah ini dengan harapan bahwa pemecah terasa, mereka diambil berat, mereka dikasihi, dan mereka akan berubah. 不是把他们弃绝掉了。 Yaitu bukan mau menolak mereka. 要先接纳，表明关心，然后再慢慢的这个带领。 Sebaliknya, mesti terima mereka, ambil berat akan mereka, kemudian memimpin mereka secara perlahan-lahan. 所以他称这些人还是亲爱的。 Itulah dia memanggil orang-orang tersebut masih saudara yang kekasih. 那这个第3节底下他说想要尽心写信给这些教会的信徒，他想要尽心写一封信。 Dan seterusnya dia berkata dia mau bersungguh-sungguh berusaha untuk menulis. 那他原来想要写一封信，就是要跟这些信徒来分享救恩要分享救恩从救恩所得到的这种感动跟喜乐本来是这样写这一封信的。 Sebenarnya dia mau menulis surah ini dengan cara bahwa dia mau berkongsi anugerah ataupun kebahagiaan, anugerah keselamatan dengan para pemecaya. 也就是说要跟这些信徒来谈论有关救恩的道理，然后呢来分享在救恩中的快乐Yaitu dia mau berkongsi dengan mereka firman tentang anugerah keselamatan, kemudian berkongsi dengan mereka sukacita dari anugerah keselamatan itu. 而且他用这个尽心他原来就是有热切、很急迫等不及了，要赶快跟大家分享救恩的喜乐这个意思。 Dia berkata bersungguh-sungguh ini bermakna dia sangat terdesak, dia teringin sekali, dan dia tidak mau tunggu sudah untuk menyampaikan message itu kepada mereka. 所以他原来有计划要写一封有关于分享救恩喜乐的书信给这些教会。 Jadi nampaknya dia sememangnya ada rancangan awal untuk menulis surat kepada mereka untuk berkongsi dengan mereka sukacita menerima anugerah keselamatan itu. 那这里也可以看到这个犹大他的内心也真的是好像牧者随时关心信徒，也要跟他们分享喜乐。 Dan dari ini kita boleh melihat juga dunia hati Yudas ini, di mana dia betul-betul ada kasih dan dia sangat dia ingin berkongsikan kegembiraan dengan para pemecaya. 但是呢，因为现在本来要写那一封信呢，像现在知道说有假教师侵入教会，带来错误的这个教训误导信徒啦信仰，所以这样就暂时先不写这封信了。
Sebenarnya dia mau menulis kepada mereka tentang keselamatan, tetapi dia mendapati sudah ada ajaran sesat yang mengganggu para percaya, meresap masuk ke dalam gereja. Jadi dia berkata, buat sementara dia tidak tulis dulu surat itu. 然后就先针对这个异端侵害的问题来解决。 Itu dia mau fokus untuk selesaikan dahulu penerapan ajaran-ajaran sesat itu. 所以就先把之前要分享救恩喜乐的那个信呢，先不写了，先来写这个充满着战斗味道的这一封犹大书。 Yaitu dia tidak tulis dulu surat yang dirancangkan awal-awal untuk menulis tentang sukacita keselamatan itu. Jadi sekarang dia hanya menulis satu surat yang penuh perjuangan untuk mempertahankan iman, yaitu surat Yudas. 因为这个异端侵入，如果不把握时间来赶快处理它越来扩大的更大的层面，以后就很难收拾了。 Sebab kalau pencerobohan ajaran-ajaran sesat tidak diselesaikan segera, melainkan dia meleluasa, maka nanti akan susah mau diselesaikan. 现在遇到这个问题呢，不得不要写这一封充满战斗味道的这个书信。 Dan disebabkan sedang berdepan dengan masalah tersebut, maka dia terasa terdesak untuk menulis dahulu satu surat suruh mereka tetap berjuang. 我们当传道的最喜乐的事情就是跟人家分享救恩这是最好的事情。 Kita sebagai golongan pendeta, satu perkara yang terbaik sekali ialah kita boleh berkongsikan keselamatan dengan orang-orang lain. 传福音就是最喜乐、最好的一件事情了。 Memberitakan Injil adalah seperkara yang paling gembira dan yang terbaik. 有谁希望每天都去在讲台上都是一直在对着这些异端在那边宣战，然后呢用激烈的态度去讲道呢？没有人喜欢这样。 Siapalah yang suka setiap hari pun berdiri di mimbar, asyik mengecam ajaran sesat, kemudian sampaikan dengan suara yang kuat dan keras. Memang tidak ada orang suka begitu. 我们希望说每天都来分享神的救恩，见证很喜乐，不要天天都是很沉重的心情向着这个异端来宣战这样的整个精神都崩出来。 Itu yang kita harapkan ialah tiap-tiap hari boleh berkongsikan sukacita keselamatan dengan orang, tidak suka mau asyik saja mengecam ajaran sesat dengan yang hati yang marah, nanti mental akan menjadi terganggu. 但是现在不是我们能够选择的。 Tapi sekarang bukan kita yang pilih. 我们是一个基督的精兵因为我们站到这个 战场上去了，敌人都已经在战场了，我们还要逃脱吗？ Kita adalah prajurit Kristus, sudah pun berada di medan peperangan, musuh pun ada di depan. Apakah kita masih mau melarikan diri? 不是我们喜欢爱打仗了跟人家争斗了，但是不得已因为敌人已经在战场了，那我们要逃跑吗？ Bukan kita yang suka bergaduh, kita suka berperang. Cuma musuh sudah pun berdiri di medan kita. Apakah kita masih mau melarikan diri? 我们只好为真理来向着他们宣战。 Jadi kita mesti berperang melawan mereka kerana kebenaran Allah. 历史上所有的每一个时代的先知都是这样的了。 Begitulah dalam sejarah nabi-nabi setiap zaman itu. 连主耶稣带着丰丰富富的真理来，最后呢，他也被钉在十字架上。 Sampai Tuhan Yesus datang dengan kebenaran yang berlimpah-limpah itu, akhirnya pun dia mati di atas kayu salib. 所以犹大他有这种勇敢接受征战的这种态度。 Jadi Yudas dia ada semangat dan sikap yang berani untuk melawan atau menghadapi perjuangan. 如果他选择这个听而不闻视而未决然后呢他逃避了，那就不是忠心的仆人。 Kalaulah setelah mendengar itu dia bersikap leka, cuai, acuh tak acuh, kemudian dia melarikan diri, itu bukan tanda seorang hamba yang setia. 他就没有办法很 确定的、很尊贵的去说我是耶稣基督的仆人，这句话他讲不出来。
maka dia tidak akan layak untuk menyebut satu kalimat yang berbunyi, Aku adalah prajurit Kristus yang setia. 我们传道人是为福音而生，我们也很多时候是为真理而战。 Kita sebagai pendeta memang kita dilahirkan oleh kebenaran, bahkan kita berjuang juga untuk kebenaran itu. 我们看到敌人已经在战场出现了，我们不能够选择逃离。 Kita sudah melihat musuh berdiri di dalam medan kita, jadi kita tidak ada pilihan untuk melarikan diri. 我们总要去做一些我们可以做、我们应该做的。 Kita mesti lakukan apa yang kita boleh buat dan apa yang patut kita buat. 在当时候对犹大来讲，就是我要赶快写一封信来让信徒激励他们要为真理而战。 Pada waktu tersebut bagi Yudas, apa yang dia mesti segera lakukan ialah dia mesti menulis surat ini untuk memotivasikan percaya tetap berjuang. 但是要让信徒为真理而战呢，要先让他们知道异端的错误在哪里。 Tetapi sebelum membolehkan para percaya tetap berjuang mempertahankan iman, kita mesti bagi tahu mereka dulu apakah kesalahan ajaran sesat itu. 然后呢，从历史上的一些例子来做论证证明这些异端错误，而且他们即将要被审判刑罚。 Kemudian dia pun membuktikan hujah-hujah huraiannya dengan bukti-bukti dari sejarah untuk memberitahu bahwa siapa yang sampaikan ajaran sesat akan dihukum juga. 然后呢，再跟他们说，那现在你们要怎么做？ Dan kemudian dia bagi tahu mereka apakah yang harus mereka buat. 所以这是一封及时送过来的他们特别需要的一封信。 Jadi boleh katakan ini adalah satu surat yang betul-betul disampaikan tepat waktunya dan satu surat yang mereka perlukan. 面对这个异端的影响是一刻都不能容忍的。 Berdepan dengan pengaruh ajaran-ajaran sesat, satu langkah pun kita tidak boleh berkompromi. 敌人已现身在这个战场上的时候我们就要迎向前去。 Apabila musuh sudah menampakkan diri di medan pertempuran kita, kita mesti tetap berjuang melawan dia. 当然有些时候我们要谨慎来处理，而不是莽撞充满血气。 Cuma kadang-kadang kita mesti bertindak dengan penuh berhikmat, janganlah pergi berjuang secara membuta. 所以有一些事情呢，在教会里面受影响，我们要先了解状况。你看看犹大他写这封信他对异端了若指掌非常的清楚了解。 Maksudnya ialah apabila kita menghadapi isu-isu tertentu di dalam gereja, kita mesti faham betul-betul dahulu keadaannya. Seperti Yudas, dia menulis surat ini, dia sangat memahami mengenal pasti ajaran-ajaran sesat itu. 我们相信他心里已经是澎湃汹涌好像大海一样要这个恨不得马上去跟这些传异端的人来打架。 kita boleh faham bahwa hati Yudas itu macam gelora ombang di laut itu sangat terdesak mau segera bagi peperang melawan dengan guru-guru palsu. 但是我们不是凭着血气来征战呢。 Tetapi di peperang bukan mengikut maksud darah daging. 所以你看他写这一封信短短的25个章节却是有条不紊的，非常有条理的。 按部就班，他知道他要在做什么事情，也知道他该怎么做。 Dan hanya dalam surat yang begitu pendek ini, hanya 25 ayat, ayat-ayat itu sangat tersusun, sangat teratur, sangat sistematik, menunjukkan dia betul-betul kena pasti apa yang dia faham dan apa yang dia harus buat. 他没有一开始就破口大骂了，他还是祝福。 Dia tidak mulakan itu dengan kata-kata yang sangat marah, melainkan dia mulakan dengan berkat dulu. 带着神的爱让他们感受到温暖。 Yaitu dia mulakan itu dengan kasih Allah, biar mereka rasa kemesraan itu dulu. 但是对于这个真理对于这个异端的剖析都讲得非常清楚，都有到位。 Tetapi tentang ajaran-ajaran sesat itu, dia telah mengecam itu secara terang-terangan dan secara teratur. 所以他有智慧也有聪明写了这一。
Itu menunjukkan dia menulis surah ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. 这个就是忠心的有见识的仆人，他能够按时分粮。 Dan begitulah seorang hamba yang berakal budi dan yang berhikmat, mereka memberikan makanan tepat waktunya. 历史来提供当时候教会所需要的东西。 Itu membekalkan informasi sejarah sesuai seperti diperlukan oleh jemaat pada waktu itu. 那我们继续看哈，他说要为从前一次交付圣徒的真道来竭力争辩。 Bisa berkata, tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. 我们先讲这个交付好了，什么叫做交付呢？ Kita bincang dulu apakah telah disampaikan. Apa maksud disampaikan? 我们从新约圣经这个字的用法，我们可以理解到它有几个意思。 Penggunaan perkataan ini dalam kitab Perjanjian Baru ada beberapa maksudnya. 就是有托付、托管或传给他们的意思。 Ada maksud amanahkan atau serahkan. 这个真道是交给圣徒的。 Yaitu iman atau firman kebenaran ini memang diserahkan kepada pemercaya. 教会所拟定的一些规条，交给信徒遵守，那个交给。 Setiap keputusan-keputusan peraturan gereja diserahkan kepada pemercaya untuk dituruti. 主耶稣在世的时候对门徒有教导，而且复活要升天以前，把这个宣道牧养的工作交付给门徒。 Dan sebelum Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum tak angkat ke syurga, dia ada amanatkan 2 amanat kepada murid-murid, yaitu menginjil dan menggembala. 而且有传承的意思，要传下去。 Disampaikan ini ada juga perkataan mewariskan, yaitu wariskan seterusnya. 像提摩太前书6章的20节、21节，保罗对提摩太说。 Itu seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius pasal 6 ayat 20 hingga 21. 要保守所托付给你的，要把它保守起来。 Yaitu peliharakan apa yang telah diamanatkan kepadamu itu. 保罗传给提摩太的他也要接受这个传承，再传下去。 Jadi apa yang diserahkan, diamanatkan Paulus kepada Timotius, Timotius mesti wariskan kepada generasi muda. 在提摩太后书2章的第2节这么说。 Kemudian di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 berkata, 保罗说你所听见我对你的这个教训呢，你也要交托那忠心能教导别人的人。 Itu Paulus berkata, apa yang telah kamu dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. 那我们就看到说，这个交付就是有这个交托给他而且要有传承的意思。 Dan jadi kita boleh faham sekarang perkataan disampaikan ini ada maksud serahkan, percayakan, kemudian ada maksud mewariskan. 那交付什么呢？ menyampaikan apa? 就是真理还有福音，就是福音真理Yaitu mempertahankan iman. Iman ini dalam bahasa Cina ialah firman, yaitu firman kebenaran. 他说从前一次基督就是说从前一次性交付的。 Yang telah disampaikan, bahasa Cina pun, yang telah disampaikan buat satu kali yaitu dari Kristus. 那这个一次的意思就是说一次性就完成了。 Disampaikan buat satu kali bermakna satu kali sudah cukup menggenapkan, menyelesaikannya. 一次完成，像基督一次被献就完成救恩。 Buat satu kali menggenapkannya, misalnya satu kali Tuhan Yesus mempersembahkan diri, itu sudah menggenapkan semuanya. 那就永远有它的功效。 Nah, itu ada khasiatnya untuk selama-lamanya. 所以一次交付的意思是说，一次完整、很清楚交给门徒，而且这个是不可以改变、不可以取代的。 Itu disampaikan kepadamu buat satu kali, bermakna satu kali saja ia telah diserahkan secara lengkap sempurna, jadi murid-murid tidak boleh ubahkan apa-apa. 所以上面第4点我们再
拉下来看这个第4点，从前一次交付。 Jadi kita tengok dulu yang poin keempat ini itu disampaikan kepadamu buat satu kali. 那主耶稣如果以主耶稣跟门徒在一起3年多的时间所教导的真理呢，是非常完整的。 Jadi kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid selama 3 tahun bersama mereka sudah cukup sempurna dan lengkap. 所以主耶稣在世最后要升天以前对门徒说的那些话，我们再看一下。 Mari kita tengok semula kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum terangkat ke syurga. 马太福音的28章 Injil Matius pasal 28 20节 ayat 20. 主耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”主耶稣对门徒的吩咐呢，门徒当时候是很清楚知道的。 Jadi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, murid-murid tahu sepenuhnya. 他们了解以后呢，接受这个交付以后，要教训门徒遵守。 Dan setelah mereka menerima itu dan mereka mendengar itu, mereka mesti ajarkan murid-murid yang lain untuk lakukan. 所以教会就建立在使徒和先知的这个根基上。 Jadi begitulah jemaat dibangunkan di atas dasar rasul-rasul dan dasar nabi. 不是建立在使徒跟先知这些人的身上，不是建立在人身上，是建立在主耶稣教给这些人要传扬的真理这个基础上面。 Di atas dasar rasul-rasul, dasar iman, bukan di atas dasar orang-orang atau manusia-manusia itu, melainkan mesti dibangunkan di atas dasar ajaran-ajaran yang diperintahkan Yesus kepada rasul-rasul. 那些人呢，已经接受主耶稣所吩咐的，然后再传给教导这些信徒来遵守。 Mereka itu telah pun menerima apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, jadi mereka mesti ajarkan itu kepada orang-orang lain untuk melakukannya. 然后圣灵五旬节圣灵降临以后呢，那一天有3000个人受洗耶路撒冷教会就建立了。 Dan pada hari Pentakosta, apabila Roh Kudus diturunkan, ada kira-kira 3.000 orang dibaptis. Pada hari itu, gereja dibangunkan. 120人就变成增加3000人，就3120名的信徒。 Yaitu daripada 120 orang bertambah 3.000 orang, bermakna pada hari itu ada 3.000 tambah 120 percaya. 在使徒行传2章的42节就这么说。 Dan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, 受洗的3000人，那教会的生活是什么样呢？他讲恒心遵守使徒的教训。 Yaitu 3.000 orang dibaptis. Apakah corak kehidupan mereka? Saya berkata, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 底下就彼此交接、擘饼、祈祷，总共4件事情，每天做这4件事情，教会就发展。 Dan seterusnya dalam persekutuan, memecah roti dan berdoa, tiap-tiap hari mereka lakukan 4 perkara ini dan kesudahannya ialah gereja semakin bertambah dan maju. 就产生了47节所说的结果。 Yaitu melahirkan hasil ayat 47. 教会发展就是每天做这4件事情。 Jadi kalau mau gereja maju, tiap-tiap hari buatlah 4 perkara ini. 首先就是要有真理的基础，就是使徒的教训。 Pertama-tama mesti ada dasar kebenaran, yaitu pengajaran rasul-rasul. 那这边的使徒的教训不是使徒自己发明的，是主耶稣吩咐他们的。 Pengajaran rasul-rasul ini bukan direka ciptakan oleh rasul-rasul sendiri, melainkan itu adalah perintah-perintah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. 他们从主耶稣领受，然后再教导这些信徒。 Yaitu mereka terimakan itu daripada Tuhan Yesus, kemudian mereka ajarkan kepada para percaya. 教会就是先用耶稣基督作为房角石来建立。 Gereja mesti jadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dahulu. 就是建立在使徒和先知从神所领受的真理这个基础上。 Kemudian membangun di atas dasar rasul-rasul dan dasar nabi, yaitu membangun di atas dasar kebenaran. 这样才能够建立这个健全的教会。 Baru demikian kita boleh membangunkan satu jemaat yang sihat.
彼此交接就是爱心，就是团契互动爱心互相交接团契的意思。Kemudian dalam persekutuan yaitu interaksi berhubungan dengan kasih. 就是像43节以后所说的那种爱心。Itu seperti kasih yang mereka tunjukkan dari ayat 43 ke bawah. 互相激励信心就被建立了。Itu saling membangunkan supaya iman masing-masing dibangunkan. 波饼就是办理圣餐，就是不断的被主的爱给激励所以大家很热心也爱主。Kemudian memecahkan roti itu ialah mengadakan sakramen perjamuan kudus. Dalam kata lain, mereka tidak henti-henti tergerak dan mengingat akan kasih Tuhan. 然后他们也天天祷告，所以圣灵充满就圣灵做工。Dan mereka pun berdoa tiap-tiap hari, itulah mereka dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus yang bekerja. 那这个就是使徒时代教会的发展的开始。Dan itu adalah permulaan perkembangan gereja rasul-rasul. 所以主耶稣交付给门徒的这个道理呢，传给他们已经是完整已经是确认的，不可以改变的。Jadi ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sudah cukup sempurna, lengkap, sekali-kali tidak boleh diubahkan. 所以保罗说，这是一个道理的规模要守住。Dan Paulus berkata itu adalah contoh-contoh ajaran sehat yang mesti dipeliharakan. 那现在有异端侵入来传跟使徒所传的不一样的。 Tapi sekarang pula ada pencerobohan ajaran-ajaran sesat, itu sesuatu yang berlainan dengan apa yang diajarkan rasul-rasul. 所以当然要起来征战。 Jadi mestilah bangkitkan diri untuk mempertahankannya. 那有很多的信徒呢，他们受迷惑没有办法来分清楚。 Ada banyak percaya yang disesatkan sebab mereka tidak dapat membezakan itu dengan jelas. 因为他们对这个真理呢不够明白那就会有迷惑了。 Dan disebabkan mereka tidak seberapa memahami kebenaran itu, menyebabkan mereka disesatkan. 所以一开始呢主耶稣交给门徒，门徒再去传扬的，那现在都写在圣经里面，我们真耶稣教会就是照这样去传。 Jadi itulah dimulakan dengan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, murid-murid mengajarkan kepada orang lain, sekarang dituliskan dalam kitab suci, jadi gereja Yesus benar mesti sebarkan mengikut itu juga. 一次的意思呢是说它已经完整的不会改变了。 Buat satu kali bermakna ia sudah lengkap dan sempurna, tidak akan berubah. 但是人在这个当中慢慢学习，是慢慢来了解不是这个真理会慢慢改变，不是的。 Tetapi di dalam proses ini kita mesti secara beransur-ansur memahami kebenaran itu, bukan secara beransur-ansur mengubahkannya. 这个人会改变，但是真理不会改变。 Manusia akan berubah, kebenaran takkan berubah. 所以这个教会的根基呢，是在使徒和先知所传的真理上面，不是在这些人身上，因为人会改变，真理不会改变。 Dasar gereja mesti di atas dasar rasul-rasul dan dasar nabi, bukan di atas dasar orang-orang tersebut, melainkan di atas dasar kebenaran. Sebab orang-orang akan berubah, kebenaran takkan berubah. 我们再继续看那一次交付给圣徒的 Kita teruskan. 这个道理那这个是怎么解释呢？ Bagaimana kita jelaskan iman yang telah disampaikan buat satu kali kepada orang-orang kudus? 这个真道真道。 Iman bahasa Cina ialah firman kebenaran. 真道这个原文它也可以翻译成信心或是信仰。 Tapi dalam bahasa asal, ia boleh ditujukan kepada perkataan kebenaran ini ditujukan kepada iman ataupun kepercayaan. 所以应该是说有一个体系，有一个系统 system 就是一个信仰的系统，信仰的内容内涵。 Jadi bermakna mesti ada satu sistem kepercayaan itu ataupun satu inti kepercayaan itu. 这是从主耶稣所领受使徒所传扬的。
Dan itu diterima dari Tuhan Yesus dan disebarkan oleh murid-murid. 已经完整的在圣经里面记载。 Sudah cukup sempurna dicatatkan di dalam Alkitab. 我们就忠心持守圣经所记载的，照这样去传扬。 Dan bagi kita, kita mesti setia berpegang kepada apa yang dicatatkan dalam kitab suci dan menginjil berdasarkan itu saja. 那主要就是以我们教会来讲，就是我们主要的有5个重要的教义有10条重要的信仰的这个基本信仰10条基本信仰。 Dan kalau mau dirujukkan kepada gereja kita pada hari ini, itu dirujukkan kepada 5 dogma gereja, kemudian 10 dasar kepercayaan utama. 成为我们最基本的信仰叫教义。 Itu menjadi dogma dan kepercayaan kita yang paling asas. 都是根据圣经的这个传扬。 Dan semua itu mesti disebarkan berdasarkan Alkitab. 这个当中有神观、有教会观、有救恩。 Dan di antaranya termasuk konsep ketuhanan, konsep gereja, konsep keselamatan. 有圣灵的事情。 Kemudian ada perihal Roh Kudus. 有安息日的主张。 Ada pendirian hari Sabat. 还有3项跟得救有关的圣礼。 Dan 3 sakramen yang berkaitan dengan keselamatan. 也讲到将来末日的审判。 Dan ada juga tentang penghakiman di hari kiamat nanti. 谈到得救的教会。 Yaitu memberitakan gereja yang membawa keselamatan. 这个在圣经里面都非常清楚、完整的不可更改的显示在圣经里。 Semua itu sudah dengan sempurna jelas dicatatkan, bahkan dijelaskan dalam kitab suci, jadi tidak boleh diubahkan. 这是我们应该要持守的。 Dan itulah yang mesti kita pertahankan. 那在谈到说竭力的争辩有这个战争的意思。 Yesus berkata tetap berjuang, itu macam satu peperangan. 就是我们说起来。 被选召就是要为真道打美好的仗。 Kalau bilang betul-betul kita memang dipanggil dan dipilih untuk mengakhiri perjuangan yang baik. 这是一个历史世代相传的使命。 Dan itu adalah amanat yang diwarisi turun-temurun daripada sejarah sampai sekarang. 那保罗说，美好的仗已经打过了，所以公义的冠冕为他存留。 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, jadi tersimpan bagiku mahkota kebenaran. 我们不是为自己的抱负理想来征战。 Kita berjuang bukan untuk mengadakan pembalasan sendiri ataupun untuk ideologi sendiri. 我们也不是跟自己的敌人在征战。 Dan kita berjuang pun bukan dengan musuh sendiri. 我们乃是跟敌真理、敌基督、敌教会的人在征战。 Melainkan kita berjuang melawan dengan orang-orang yang anti Kristus, anti kebenaran dan anti gereja. 我们为真理、为教会、为主耶稣而战。 Dan kita berjuang demi kebenaran, demi Tuhan Yesus dan demi jemaat. 竭力的意思是说，尽我们的最大的努力、大的力量。 Tetap berjuang bermakna dengan segenap kekuatan kita. 有时候在战争的时候是要专注的，整个生命都把它奉上去的。 Kadang-kadang dalam perjuangan peperangan itu kita perlu juga ambil risiko menggadaikan nyawa sendiri. 从这个用词就可以知道说，当时候教会的确受很大的影响，非常的危急。 Daripada penggunaan istilahnya kita tahu bahwa percaya pada waktu itu memang menghadapi krisis yang sangat bahaya. 所以这个犹大就鼓励大家要起来征战鼓舞他们这个士气。 Jadi Yudas pun menulis surat ini untuk menasihatkan mereka bangkitkan diri, beranikan diri untuk berjuang. 因为现在不是容忍的时刻了，是要征战的时候。 Sebab itu bukan sudah waktu bersabar-sabar, itu sudah sampai waktu untuk berjuang. 我们这节先讲到这里。 Sesi ini sampai sini dulu. 我们休息10分钟再进来。 Kita rehat 10 menit, kemudian kembali. 同心默祷。 Berdoa dalam hati.
阿门啊，休息10分钟。